Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Situ dah. Situ dah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق إلى آخر الآية. Jadi asas bagaimana kita maklum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia dah mengkejikan orang kafirin dan tu dia ni. Kama dia orang kafirin dan orang munafikin, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab dia tak beriman kepada Allah, dia lawan Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat dia je kufur, bukan setakat dia dalam sesak, maka oleh ayat lain Allah Taala sebut dia duk usaha, duk pisah, duk cita-cita ni nak macam mana biar orang mukmin jadi kufur serupa dengan dia. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakun. Jadi orang kafir, orang munafik, dia duk cita-cita nak buat macam mana biar orang mukmin jadi kufur tu, jadi serupa dengan dia. Maka di situlah Allah Taala kata fala tattakhidhu minhum awliya. Fala tattakhidhu minhum awliya, maka jangan sekali-kali kita ambil seorang daripada mereka itu orang kufar, orang kafir sekali. Tu dia siapa? Dalam ayat lain Allah Taala sebut Allah Taala suruh bunuh, suruh qatil, suruh bunuh orang kufar. Maka setelah daripada Fatah Mekah. Jadi sebelum kita nak pergi kepada ayat, supaya kita faham dulu bahawa Makkatul Mukarramah, negeri Mekah ni, masa dulu di bawah jajahan orang kufar, orang kafir Quraisy. Tu pada asal dulu Makkatul Mukarramah di bawah pemerintah Abu Jahal, di bawah pemerintah Abu Lahab, di bawah pemerintah Abu Sufyan. Orang panggil orang kufar, orang kafir duk merentah kota Mekah. Maka di situlah cubaan yang sangat berat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat hak mengikut Nabi. Maka di situlah tak kala cubaan itu sangat berat, siapa macam-macam lah cedengnya, siapa dia nak bunuh Nabi, siapa nak bunuh Nabi macam-macam wak nyanyo kepada orang beriman. Di situlah diperintah hijrah. Diperintah supaya Nabi kita hijrah, tinggal daripada kota Mekah menuju kepada Madinatul Munawwarah. Maka di situlah Nabi hijrah dengan beberapa orang sahabat. Nabi pergi ke Madinah. Maka setelah Nabi pergi di Madinah, maka sambut yang cukup-cukup baik. Sebagaimana kita maklum, Pak Nabi siapa pakai duk tala'al badru alaina, pakai duk sambut. Maka di situ maka Nabi boleh pergi Madinah. Maka Madinah pada masa tu faham berlaku, maka Madinah di bawah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka duk tak lama dengan ringkas cerita, maka dapat Fatahul Makkah, dapat Fatah Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lepas pada tu dapat Fatah Mekah, orang masuk Islam tu dengan berpuak-puak, ramai masuk Islam. Maka dalam hati pun ada yang tak beriman, ada kafir lagi. Maka di situlah pada masa tu duduk tangan Nabi, Mekah di bawah Rasulullah, Madinah pun di bawah Rasulullah. Maka sekalu dia nak bunuh Nabi kita, nak bunuh, nak gapo, maka semua kekuasaan duduk di Nabi belaka dah. Dulu kuasa duduk di kafir. Maka setelah Fatah Mekah, maka Mekah pada masa tu kekuasaan duduk di Rasulullah, duduk Nabi kita. Maka rahmatnya Nabi kita Muhammad, kesia belahnya Nabi Nabi Muhammad kepada umat dia ni, walaupun tak beriman lagi, dia tak ada bunuh dak.
Dia tak ada bunuh dak. Mereka hak lawan dia. Baik kafir harbi. Hak tu wajib kena perang. Sabit sebut kata kafir, hak wajib kita nak perang nama kafir harbi. Hak tu Nabi kita nak perang tu. Lain daripada kafir zimmi. Lain daripada kafir musta'man. Lain daripada kafir mu'ahad. Dia banyak pula kafir. Jadi kalau kafir zimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, hak ni haram kita perang dengan dia. Hak kata Nabi harbi nama dia. Tu ngaji sosok pula. Balah mana nak kena kafir zimmi, macam mana nak kena kafir musta'man, macam mana nak kena kafir mu'ahad, macam mana nak kena kafir harbi. Tu di antara Allahu Rabbi ya Karim. Nampak ni? Maka setelah daripada tu kita buat sambung menglepas ni, maka diperintah suruh bunuh macam-macam, bukan semua. Nah tu dia, illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum. Tu sambungnya malam ni dah. Ia kata illal ladzina yasilun, melainkan segala mereka. Siapa dikhanaki mereka di situ ialah munafik. Tu dia nak. Melainkan segala mereka, yakni kena kepada munafik yang datang berhubung kepada kaum, yakni kaum-kaum yang ada munihi orang mukmin, dan antara mereka itu kaum kufar, maka ia hubung kepada kaum kufar yang ada antara kaum munihi kaum mukmin. Nah, jadi ada terbukti tu kita tak nyata nah. Ada terbukti perjanjian dengan aman. Maka mereka itu munafikun tu pun aman. Tu dia. Jadi maknanya apabila kaum munafikun dia buat perjanjian, dia tok se sokong kufar, tok se lawan orang mukmin, tok se berlawan dengan orang mukmin, maka kalau munafikun macam tu seperti barang yang muahadah. Apa barang yang muahadah? Barang yang ikat janji kata tok se perang. Dia orang munafik, ia ada kufur, tiba-tiba ia mari muahadah, wa ikat janji kata nak duduk tapi tak seperang. Nak duduk saja tak seperang gapo nah. Seperti barang yang muahadah yang wa ikat janji, Nabi alaihi wasallam akan Hilal bin Uwaimir. Baca itu. Al-Aslakhi, Al-Aslami. Tu kitab jatuh nah. Barangkali Al-Aslami akan Hilal bin Uwaimir kalau munafik hak berhubung dengan kaum yang antara kamu balas tu hak tu lain dah. Au ja'ukum hasirat suduruhum au yuqatilukum au yuqatilu qaumahum. Au tu atas pada kata yasiluna ila qaumin bainakum ila alladzina ja'u. Tu dia. Au panggil au atas pada kata yasiluna. Mereka akan kamu telah picik oleh dada mereka itu segala mereka, daripada bahawa perang mereka itu segala mereka akan kamu serta kaum mereka itu, atau perang mereka itu segala mereka akan kaum mereka itu serta kamu. Apa nak ayat ni? Arti gini. Arti menegah diri mereka itu oleh mereka itu daripada perang kamu. Mereka tu dia menegah, dia picik, dia menegah diri dia daripada perang akan kamu ni orang mukmin. Dan mereka itu kaum kufar tu. Tu dia. Dan mereka itu kaum kufar. Maka janganlah engkau engkau ni kita pergi kepada Nabi tapi murah umum. Maka janganlah engkau, yakni Nabi, yakni murah umum semua. Janganlah engkau hadapan pada mereka itu yang menegah diri daripada perang kamu tu. Hak saya berlawan dengan mu tu. Menegah
apa nama hadapan-hadapan takluk dengan tawan dan bunuh. Jadi maknanya apabila balik mereka yang dia menegah diri dia tok se belawai tok se perih itu, maka jangan mung tu hadapan dengan mereka itu. Mopo jangan bunuh dia, jangan tawai dia. Dan ini ayat ni. Ini ayat illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum misaq au ja'ukum hingga akhir ni menasah dengan ayat saif, ayat pedang. Menasah dengan ayat saif, ayat kata suruh bunuh suruh gapo tu. Tu dia Allahu Rabbi sabit. Alhamdulillah, mujulah kita, terima kasihlah kita kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala wi juga peluang, wi juga masa kepada kita ni boleh kita mari dengar kalamullah. Sabit amor yak nak tepat dah ni. Duk kira gi mari ni hak amor duk cek tengok kita orang ni hok nampak nak luar sikit lepas mengorek. Apa ada celah sikit. Nah, lepas zuhur nampak tak ada jalan. Ada setengah demo hok lalu nampak duk kedateh umur tu. Bukan orang kelek orang lain tu. Bahasa cek muka duk lalu lah duk gilik pagi nampak duk kedateh. Halau kelek tengah hari pula nampak duk kedateh. Lepas tu dekat nak mengorek lalu nampak ada pula dah. Ya gi 3 kali ke tak kelek tak tahu. Tadi ya, ye 3 tu ya. Gi 3 kali ke tak kelek. Pak amo pun cek tengok nampak nak luar sikit, nak mengaji, nak wi masa dengan Tuhan ni, lepas mengorek. Pak kalau mengorek pun duk kedatai juga tak ada jalan. Hak amo dak cek sikit. Lepas subuh kita tak ada dah. Hak sah motong, sah menego, sah jual, sah lenak. Hak tu lepas subuh. Sah benar-benar. Lepas subuh nampak tak nak ada. Belum zuhur nampak tak nak luar. Lepas zuhur nampak tak ada kira. Belum asar sah main-main, sah macam-macam tak ada. Paduk nampak tengok-tengok sikit gak antara mengerik dengan isyak. Hak nampak meh-meh nak luar sikit. Pas kalau antara ngorek dengan isyak pun kita tak leh wak wi luar juga, tak ada masa dah kita. Lepas tu di akhirat kita nak teriak, nak menangis dengan Allah, kita sendiri waktu tak luar. Apabila kita maka di situlah kemungkinan Allah Taala pun tak peluang untuk kita masuk dunia bang untuk agama Allah. Situ kita bimbang takut kita pun tak ada peluang untuk nak capai syurga Allah Subhanahu wa taala. Nampak lagi tu sabit alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah kita dapat mai mengaji Al-Quran, dapat faham tafsir Quran, lebih kurang muzakarah macam-macam ni, alhamdulillah nah. Sabit tu kita pergi ke ayat tu yang luas lagi nah. Ia katanya walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqam, dan jikalau dikehendaki Allah Subhanahu, jikalau Allah Subhanahu wa taala dia kehendak gapo ni, yakni akan beri mengerasi. Kita reti dia jawab lau tu la sallatahum, walaupun dia buat maf'ul pun kita reti dia jawab dia. Dan jikalau, dan jika, yakni dan jikalau, kalau dikehendaki Allah ni oleh Allah, kalau Allah taala kehendak, Allah taala yo mengerasi. Yakni jika Allah taala kehendak akan beri mengerasi akan kufar. Kalau Allah taala kehendak nak mengerasi di atas kufar, la sallatahum alaikum, nascaya Allah akan mereka itu kufar atas kamu. Maka perang mereka itu kufar akan kamu. Tak dan tetapi tiada dikehendaki ni Allah, maka dilontar, dicapak dalam hati mereka itu kufar ketakutan. Ini berasa takut. Apa nak ayat ni? Kalau Allah Taala kehendak, Allah Taala kehendak nak mengerasi akan kufar. Kalau Tuhan nak sifat mengerasi kepada kufar, nescaya orang kufar dia memerangi akan kamu.
Tapi dengan sebab Allah Ta'ala ia mari capak dalam hati orang kufar, berasa gerung, berasa takut, maka di situlah ia berasa kata dia tak boleh lawan orang Islam. Napa lagi tu? Mai berasa gerung, berasa takut, berasa tak seperang dengan orang Islam. Maka di situlah berapa ramai orang kafir pada masa tu, kafir zimmi. Ia jong bayar jizyah, bayar bulan ni. Ia duduk di bawah menentang Islam, lepas tu ia bayar bulan ni, bayar jizyah, panggil kafir zimmi. Dan salah satu kafir musta'man. Kafir musta'man ni kafir peseng duduk di bawah jaga orang Islam. Maka kafir tu pun nak bunuh dia tak boleh. Satu lagi kafir muahad, hak perjanjian mendamai, tak berlawan lagi mari. Hak tu pun tak boleh kita memerangi akan dia, kafir muahad. Tu dia ni. Adapun kafir yang mengenak agama, kafir nak melawan ni hukum Allah, kafir yang nak tu kafir harbi, hak tu lain lah. Nampak ni? Kama dia kata fa ini'tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumussalam. Maka jika meninggal mereka itu kufar akan kamu, hai orang mukmin, maka tiada perang mereka itu kufar akan kamu, maka melontar mereka itu kufar kepada kamu akan suluh. Gapo suluh? Yakni berdamai. Tu dia. Dia mari berasa takut, tak jadi kok perang, jadi mari berasa nak kok berdamai. Apa berdamai? Yang ni pakat baik, janji aman. Tu berdamai ni. Allah, itulah di antara Allahu Rabbi, nampak ni. Kama dia kata sebagai akhir ayat, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Maka tiada dijadikan, yani maka tiada menjadi ni oleh Allah bagi kamu atas mereka itu kufar jalan dengan tawan dan bunuh. Jadi Allah Ta'ala pun dah tak berjadi belah tu, dengan sebab dia pun muahadah, dia pun janji dengan aman, janji selamat, tak pergi mari. Maka balik Islam pun dia ada janji molek, tak pergi mari gapo janji aman selamat, maka apa kita pun lepas dia, tak takak dia, tak bunuh dia. Ni Islam comel. Islam ni mana selamat. Assalamualaikum, minta selamat atas kamu. Islam agama selamat. Kalau orang tak kau dia, tak kata apa dia, gapo dia tak kau orang. Tu Islam. Nah, dia tak kau orang, tak wak nyanyo ke dia dak langsung. Malaikat dia mau kau dia, wak nyanyo dia tu lah apa sarit buai dah. Kalau tak pegang dia, tak kosek dia, nak lalu tak ada apa sikit habuk tu. Tapi dengan sebab duk pegang dia, tu dia tak boleh duk tu. Nampak gitu. Tu dia. Ni Islam. Sabit Islam kita ni dia larang sangat-sangat wak nyanyo ke orang. Sabit kita kena azam. Akulah lah mana demo wak nyanyo ke aku tu hadis mo lah. Tapi balik aku balah-balah mana aku nak usaha, aku tak amuh wak nyanyo ke orang. Ini kita kena janji dengan diri. Aku balah-balah mana pun, aku tak sewak nyanyo ke orang. Dengan sebab siapa dia kalau mati wak dosa, wak zoling, wak nyanyo ke orang ni belik payah dia nak masuk syurga Allah Ta'ala hari akhirat esok. Hadis Nabi pada sebut sinfani min ahlin nar. Ada dua macam daripada manusia ni, dia ni adalah kedua-dua min ahlin nar, daripada ahli neraka. Hadis sebut ada dua golongan, ada dua macam manusia yang Nabi sebut nyata hadis, kainani min ahlin nar, adalah kedua-dua sinfan, dua bagai, dua macam manusia ni min ahlin nar, daripada ahli neraka. Maka salah satu daripada dua bagai tadi tu siapa dia? Yang pertama, manusia yang menzalim akan manusia. Orang wak suka menyakiti orang, wak suka wak nyanyo ke orang, suka wak nyanyo saudara, lebih lagi saudara Islam, lebih lagi jiran, lebih lagi adik-beradik. Hak ni Nabi kata min ahlin nar, daripada ahli neraka wal iazabillah. Semaya cukup, puasa cukup, wa amal rajin, tiba-tiba suka wak nyanyo ke orang. Sama ada dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan apa saja sekalipun, jangan sama sekali kita menyakiti, membuat sakit hatikan orang lain. Sama ada dengan perkataan baik, dengan perbuatan baik, sebut kata wak nyanyo ke orang, wak zoling ke orang, jangan sama sekali.
minta jauh. Tak sah kata wak nyanyo kore, wak nyanyo ko benate lagi pun masuk dengan ko. Adalah hadis Nabi sebut uzibat di azza imraatun, akan seorang perempuan dia ni ahli ibadat lihirratin ai bisa babi hirratin dengan sebab kucing. Nampak tu? Lihat hadis sebut uzibat di azza imraatun, akan seorang perempuan. Seorang perempuan ahli ibadat tapi dia tu kena azab sebab apa? Lihirratin dengan sebab kucing. Hagano ya wak zalim kucing, wak nyanyo kucing, dia kurung kucing tak yo makan ni siapa mampu, niat dia nak zalim akhir kucing, akhir dia masuk dengan aku. Hak tu wak nyanyo ke binatang, apatah lagi kita wak nyanyo kepada manusia. Sabit lepas pada hak dulu kita bertaubat dengan Allah. Bertaubat dengan Allah aku tak sedar, setak pada ning aku tak ambuh dah wak nyanyo ke orang. Nah, demo wak nyanyo ke aku tu ha demo, tapi balik aku nak wak nyanyo ke orang aku dak. So, ning satu golongan hadis Nabi sebut min ahlin nar. So, dan yang kedua nisaun kasiyatun ariyatun, Nabi kata. Golongan yang kedua yang masuk dengan aku juga ialah perempuan yang berpakaian dia pakai tapi telanjang, Nabi kata. Nisa kasiyatun ariyatun, perempuan yang dia pakai tapi dia telanjang. Maka ulama tafsir dia pakai baju, dia pakai keperung, dia pakai pakaian tapi dengan sebab ketak telajak dia pakai supaya telanjang. Tu pun masuk dengan kau juga. Orang perempuan yang pakai ketak berdakwah masuk dengan kau. Ada satu ulama tafsir tak ada pakai ketak, pakai lega tapi nipis. Jadi nampak warna kulit tu pun dengan kau juga. Hak kelanjir tak nak berkecek. Ha ni dia Allah, tempat kita nak betul mana ni? Islam kita dia tak ajar, dia tak suruh sama sekali kita wak nyanyo kepada orang. Hatta orang kafir tadi. Ni orang kafir tadi dia janji nak damai, dia janji nak baik, tak sepre, tak segapo. Di situ Islam kita pun larang tak sepre dengan dia. Nak bunuh dia pun tak boleh. Nampak lagi tu? Ni orang panggil apa ni? Islam je balas tu nah. Apatah lagi tak apa satu nak wak nyanyo ke orang tak boleh sama sekali nah. InsyaAllah kita sambung semula pada kata satajidu kharina yuriduna ayyamanukum. Itulah kita bersyukurlah dengan Tuhan, kita janji dengan Allah, ya Allah, nah, belum daripada ku wafat, belum daripada ku pejam mata balah-balah mana pun nah, aku nak ubah diri belum daripada wafat. Pas supaya Allah kata tadilah kita pasal orang duk kampung kerja pasal motong benda lepagas per kita ramai-ramai ni duk cek-cek perhati tengok lepas mengorek ni lah nampak nak luar sikit tak itu lepas mengorek luar tu luar semua tapi nampak nak boleh nampak nak buat luar mudah sikit antara mengorek dengan isya Pak Amo berasa comel benar lepas badan ni berasa comel je comel lah kalau boleh lepas daripada ning setak daripada lepas mengorek sampai ke isya tu pakai tak usah kelik nak malam insyaAllah dah tak tahu berasa molek ya ning tak apa ning malam mengajar tu buat kelik pun ada dia ni tu dia bahasa jangok ni mari mengorek pakai kelik isya patu istiqamah nak malam balas tu. Moga kita tak lama nak mati dah ni pas bila nak mula. Pak Amor perhati tengok antara mengorek dengan isya tu nampak dekat sikitnya. Nah, lepas isya nak pergi ke subuh, nak pergi ke zuhur jauh. Nak pergi ke subuh lambat. Lepas subuh nak pergi ke ngorek apa nama? Lambat nak pergi ke zuhur tu. Duk perhati tengok antara comel sikit kita nak witness untuk kita berdepan apa nak kita beradab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu comelnya mana-mana orang jatuh kalau boleh usaha mari mengorek kelik isya. Bahasa-bahasa boleh dah. Bahasa boleh tak? Nak malam bukan malam senang saja. Ada setengah demo terus buat malam Jumaat. Mari sejak mengorek kat malam Jumaat baca Yasin lebih kurang gak sampai isya gak haglai. Kalau nak
nak malah. Ni berubah sungguh ni. Ni tahun baru sungguh. Napa tu? Acu boleh nak malah. Mari mengorek kelak isya. Pas duk perhati tengok masa ning lah masa kalau kita nak buat amal sikit. Pak kita wah ada. Aku antara mengorek sampai isya aku nak depo atik. Kalau kita sungguh yasin dah habis, tabar dah habis, zikir dah habis kalau kita buat sungguh. Cayalah. Pak kita ngaji lama dah. Siapa-siapa baca tabar nak malam, kalau dia mati lepas azab kubur cerak. Pas nak baca pian lepas mengorek tu. InsyaAllah dah. Menyelah hujung gitu. Caya molah Allahu Rabbi. Minta ni. Minta. Napa ni? Pas kita mikir. Kalau kita mati malam ni ataupun mati besok, Allah nak selamat tak selamat kita tak tahu. Nak tahu kata kita amalnya kuat tak kuat, kita cek hari ni. Cek. Kita cek hari ni. Nak tanya betul-betul. Hari ni subuh Jumaat dah hari ni. Hari ni. Subuh Jumaat dah hari ni. Pagi tadi Jumaat dah subuh. Kita cek hari ni. Hak marah tu takut terlupa dah hari ni. Kita terlupa dah hari ni. Nak tahu kata kita setara mana amal dengan Tuhan ni. Apa tu? Teracik hari ni. Daripada subuh 2 rakaat kita semaya dah hari ni. Nah. Semaya. Alhamdulillah. Kalau semaya. Berapa banyak tak semaya ni. Lepas tu subuh Jumaat dah hari ni. Subuh. Cek. Try kita cek bila-bila. Hak kemarin takut terlupa, hak minggu lepas tak ingat apa dah. Hak hari ni. Terus kita cek tengok, napa-napa tak ada banyak mana amalan aku nak pergi jumpa Tuhan ni. Ya gini, kita hidup dunia semua perlu kepada mal. Apabila kita mati kita nak kepada amal. Apa tu? Kita hidup dunia kita nak kepada mal. Gapo mal? Harta. Apa belum mati pak nak kepada amal, bukan mal amal. Buat sorry. Napa kita? Duk dunia kita nak kepada mal, harta. Apa belum mati pak nak kepada amal, nak pada amal. Paktera kita cek hari ni tengok. Hari ni belum subuh 2 rakaat semaya ke tak? Hari ni kita Jumaat dah subuh. Hari ni kita semaya ke dak isyraq. Hari ni kita baca ke dak Quran lepas subuh. Hari ni kita semaya ke dak sunat duha. Hari ni kita baca Quran banyak anu. Nak siapa ke mengorek ni? Cek. Terang nak jawab sore ni. Mai ke dak lepas subuh dak. Jemaah dak. Baca Quran dak. Zikir dak. Kalau hari ni dok mai dak kemarin pun seperti tu. Lari tak jauh. Lawas lari tak jauh. Pas kita nak cek pula, pas aku nak duduk balah tu siapa bila? Hak duduk pesen tu banyak puluh tahun dah, 50 tahun dah duduk baik tu. Kita duduk pesen tu 50 tahun dah. Maka kita mari ubahlah. Start daripada malam esok kita orang jatuh dulu ni. Setak kita orang jatuh, nak mari jemaah mengorek, nak usaha tak sekelik sampai iso. Kalau kita boleh perak nafsu jijik, nafsu boleh buat setara ni, kita jaya satu tangga. Kalau orang tino tua-tua pun mari mengorek, klik isya selalu dah. Bukan klik tak boleh, cucu tak membaik. Tu dia ni. Kita orang muda-muda duduk di rumah. Kalau duduk di rumah pun masuk mengorek pak ajak anak dah. Ni bukan nak besarah nak ayak ni. Ajak anak terotak nak katuk. Katuk terotak, katuk belako, semua segala perkara katuk puas berhabis. Lepas tu pakak semaya, pakak baca Quran, terotak katuk. We anak tengok tu, kering we agama ayah dengan mak dia. We nampak gitu. Lepas tu kok boleh belakang tu. Nak baca Yasin. Allah kalau boleh buat. Sudah memang ngorek. Suk lewat pukul 7. Lepas tu nak sampai ke isya setengah jam tu. Ludah banyak karo. Ibarat kalau mengair ke banyak ikan lah boleh. Hudai pun boleh. Sutong boleh. Boleh bakar. Tapi kalau mengair ke datar. Boleh sekut dengan ta'. Kena mengair sejak. Jangan mengair tak gerah. Kalau kita boleh buat sini
Banyak perkara lagi Allah Taala dulu benda kita. Insya-Allah dah. Aku duk sejik tak kelik dah tapi duk buah aku kaki 5 tak usah. Itu pun rugi ke tu. Tapi hingga dah tak kelik. Isya kok semai jemaah. Tapi rugi juga. Tu pun kena para setel dah 3 utai tu pun. Kena para setel dah 3 utai. Kalau nak molek, main-main mengorek, pakai duk lep sejik, kelik lepas isya. Allah jangan. Kalau duduk taruh tu jangan nah. Kita orang umur banyak ni. Nah, insya-Allah dah. Mudah-mudahan. Buat amal lalu dah. Kita tak pandai Quran, belajar Quran. Allah jangan. Lepas tu wasbah dah ada. Zikir la ilaha illallah. Atas dia cerak. Lepas tu tabah pun dah habis. Lepas kalau boleh istiqamah, nak lepas mengorek baca tabah. Lepas tu tak kira malam mana dia mati, lepas azab kubur. Allah jangan. Nampaklah tu? Tu dia. Ya gini. Belum lagi kita yang kedua ni. Le hadis Nabi sebut, Nabi kata la ahada illa fisnatain. Sebut kata berdeki ni agama kita dia larang sungguh. Sebut kata berdeki agama kita ya sangat-sangat larang bab berdeki ni. Orang berdeki siapa kan ni? Siapa di akhirat dia ni lah orang bengkerak dari akhirat esok. Walaupun dia semaya tak tinggal puasa, tak tinggal sedekah banyak macam mana pun, kalau mati wak dosa deki gaduh-gaduh amal itu boleh kena wi ke orang lebih. Orang mati wak dosa deki. Akan tetapi hadis Nabi sebut la ahada illa fisnatain. Nah, la ahada illa fisnatain. Ada la hasada, tidak ada jenis berdeki. Mana kata ada 2 golongan manusia yang kita patut berdeki dia. Di hari ni kita berdeki orang rumah tinggal lapis, kita berdeki orang pangkat tinggi, kita berdeki orang duit banyak, kita berdeki dia tu, berdeki dia ni. Tapi nak kata orang yang sepatut kita berdeki ada 2 golongan manusia yang patut kita berdeki. Siapa dia? 2 golongan manusia yang patut kita berdeki ni. Yang pertama ialah rajulun atahullahul Quran. Seorang laki-laki yang Allah Taala mendatang akannya Al-Quran. Allah Taala beri dia Al-Quran, fahuwa yatluhu. Maka ia seorang laki-laki ni yatluhu, dia baca hu akannya akan Al-Quran ana al-lail wa ana an-nahar. Orang ni lah patut kita berdeki dia. Siapa dia? Orang yang dia rajin baca Quran siang malam. Allahu Rabbi, tengah hari dia dah baca, lek malam dia dah baca. Hak ambo tak kata di hari ni berapa kalau terosak mapoh, terosak baik habis ataupun keleng kurang ataupun lain tak ada. Nampak gelisah. Ada seorang tu dah musim ponyo. Bukan werung waikil. Nampak menengah. Tak ya. Gana nampak kriak ni. Oh kriak gana. Naik bih tu Allah. Panan naik tua-tua panan naik lah ni jatuh naik bih tu Allah. Hai kriak. Ada setengah umur 85 maikeng tu Allah. Jadi kau tua tak? La ilaha illallah. Ada setengah demo tu ni. Terosak apa? Terosak habis baik, naik habis Allah. Nampak gelisah, duk tak boleh. Berasa duk tak boleh, berasa tak sah, maya tak khusyuk. Kalau terosak nak buka tak boleh. Akan tetapi kalau Quran tak buka bertahun-tahun, tak berasa kan. Ni yang kita kena mikir. Quran tu setahun dah tak ada buka dalam mari, tak ada berasa kan. Tapi terosak kalau hari mana tak boleh buka, hari tu duk tak kena. Lah ni tukar dah terosak dengan Quran. Teram apa lah seminggu. Siap, makan nasi tak lalu dah. Ning dia. Tapi Quran ni setahun kita tak buka-buka tak berasa gapo. Bukan werung waike dah ayat ni. Werung tak apa lagi dia ya werung. Allahu Rabbi. Sabit yang kita patut berdeki nombor 1 siapa dia? Orang yang Allah Taala pilih wi masa baca Quran tengah hari pun dia dah, lek malam pun dia dah. Kalau kita nak masuk hadis ni, kita nak mikir, aku ni 2 pria aku nak buat widai baca Al-Quran. Tengah hari piye mana lek malam merasa lepas ngorek dah. Hak tu lek malam, paling tengah hari pula lepas subuh.
Kalau kita boleh wahoning, kita masalah dengan dah. Lepas subuh baca Quran lu sikit, lepas tu lepas ngorek pula sikit. Makna kata kita ni tengah hari pun kita dah baca Al-Quran, balik malam pun kita dah baca Al-Quran. Ni yang pertama kata hadis, orang yang patut kita kena berdeki. So, yang kedua pula, rajulun atahullahu malan, seorang laki-laki yang Allah Taala mendatang, Allah Taala beri ke dia harta yang banyak. Malan kasiran, orang yang Allah Taala harta yang banyak, tiba-tiba dia ambil harta yang Allah Taala beri dia ni untuk apa ni? Untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah, aku berdeki weh ke dia Tuhan. Allah Taala wi mudah rezeki, tapi Allah yo guna rezeki Allah Taala wi dia ni yo khairok tadika, khairok ponok, khairok sejid, khairok anak yatim, pakai miskin. Allah. Bukan berdeki betul kaya, deki betul dia gaji khairok tu. Kalau aku kaya supaya dia aku pun Allah tu. Orang 2% ning lah patut kita berdeki. Kalau kaya kedekut usah berdeki. Dia tu rumah 4 lapis, kereta 4 hotel, duit juta tapi kedekut. Hak ning tak usah berdeki. Sebab apa? Dia ning masuk dengan kaki harta dia kan. Harta tu lah jadi ular nanti belik le kubur kira iso. Pas nak berdeki bahasa apa kita? Ulu dia tu duit banyak, khabar 5 juta. Kereta 45 hotel, rumah 45 lapis, tapi kedekut. Minta khairat sejik, alunya kepaik tanya. Lepas tu dia tahu juga Allah kena. Orang kaya kedekut usah berdeki. Pak dia mati, ular duk cedek dah nak belik dia oleh kubur. Ular mana? Duit dia tu nak belik dia di ular ke tak risau. Bakit di pada masa gatung habis. Harta dia semua digatung di tekak dia habis. Wahubak malah khairat atas dunia gitu. Pas nak berdeki kaya lah ni. Tak kena berdeki. Kenapa kita? Kalau kita nak berdeki, orang kaya infak di jalan Allah sah. Yang kedua, yang kita kena berdeki, orang yang Allah Taala wiluwe untuk so 24 jam lah. Kau lupa ya. Oh dia tu sabar dia baca Quran, dia tu sehari 28 jam. Kalau begitu tak apa. Gano kawen noh dia Quran. Oh dia tu hari dia jam lebih. Berapa sejam? Aku 24 jam, dia tu 28 jam. Tak apalah, tidak supa ya. Hak dia baca Quran pun 24 jam sehari. Kita hak tak baca tu pun 24 jam juga. Tapi gano kita tak lewat, kita malas. Tak ada buku lain. Allah kalau dah ubat 500 suti beli lagi, buat malas ni. Pas nak tanya Allah. Akhirat esok kita nak rajin ke nak malas masuk surga. Kita tengok surga pak, berasa rajin ke berasa malas nak pergi masuk surga. Berasa malas ke berasa rajin. Kalau berasa rajin nak hungar nak pergi masuk surga, hari ni pun kena rajin. Kalau hari ni kita malas untuk nak buat amal, pada akhirat esok kita pun nak rajin masuk surga ke mana. Dengan malas itu, palam-palam nak masuk juga. Tu nak usahalah pakak-pakak fikir, pakak-pakak kira, lepas tu pakak-pakak berubah. Pakak berubah tu mana? Carilah peluang, carilah masa hidup dengan Tuhan banyak sikit. Sebab Allah ni, kita lepas banyak dah, kita ramai-ramai ni. Duk kecek macam-macam orang dah. Nah, ada setengah demo ni yang mikirlah ni dia duit banyak ni bahagia. Banyak orang mikirlah tu. Dia duit banyak senang. Berapa ramai orang bunuh duit, orang bunuh diri dengan sebab duit banyak. Pening dah pecah urat-urat. Ada setengah yang mikir senang kalau rumah molek, tak senang kalau tidur tak jenera belana. Rumah 2 lapis katil lu tebak tidur tak jenera belana. Orang senang sungguh apabila ia ada masuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Caya amalah. Orang yang Allah Taala beri senang kehidupan ni, apabila ia ada masa peluang untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah lepas pada ni amba sendiri kita ramai-ramai kena ambil dah. Dalam 24 jam nak masa pi mana kita dengan Tuhan. Pada tengok-tengok nampak meh-meh sikit dua lepas mengorek siapa kisah. Kalau nak molek lagi belum subuh. Hak tu molek lagi. Tapi takut-takut tak bangun. Tu ya. Nampak ni.
Allah nah, itu sebagai nasihat untuk hamba sendiri dan untuk kita ramai-ramai supaya dapat berubah dalam kehidupan insya-Allah. Wallahu a'lam. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kalau tak silap saya, dan jika pada Jumaat, situ dah? Situ dah? Yang lagi wajib percaya tak hisab dan kitab majmuk ni. Okey, buka kitab tu belakang, hisab apa? Buka kitab tu belakang. Baca kitabnya. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu mukallaf. Wajib atas ni wajib syarak. Wajib bahawa ni oleh bahawa panggil bagi wajib. Dan demikian lagi wajib atas ni wajib syarak atas mereka itu mukallaf, bahawa ni oleh bahawa percaya akan hisab. Kita setiap orang mukallaf ada satu kepercayaan yang kita setiap orang kena percaya, ialah tentang berkenaan dengan hisab. Bahasa Arab kata hisab, bahasa Melayu kata kira. Tu dia. Wajib di atas setiap orang mukallaf, wajib atas setiap orang mukallaf ni kena beriman kata di hari akhirat besok ada hisab. Bahasa Arab kata hisab, bahasa Melayu kata kira. Pas nak tanya akhirat ya kira apa akhirat ni? Dunia ni kira macam-macam. Harga sekerak lah, harga nyo, harga kelapa, macam-macam. Akhirat nyo, kelapa, sekerak tak berkecek dah. Akhirat ya hisab amal dengan pahala dengan dosa dua tu. Wajib kita setiap orang beriman kena percaya kata di hari akhirat besok Allah Subhanahu wa ta'ala akan hisab pahala amalan kita banyak mana dan dosa kita berat setara mana. Wajib kena percaya. Yang kita dah buat atas dunia hari ni bila kita tengok akhirat esok. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang dia buat gapo atas dunia hari ni, walaupun seberat zarrah ya benda baik hak dia buat, boleh tengok hari akhirat esok. Dan sebalik, kalau dia pergi buat benda jahat walaupun seberat zarrah hak dia buat, maka di akhirat ni dia boleh tengok amalan jahat hak dia buat. Yang kita takut apabila hisab amalan kita akhirat, amalan kita sikit, dosa kita banyak. Di situlah kita teriak. Kita minta ke Allah, ya Allah, atas mulalaku ke dunia, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, amattana snatain wa ahyaitana snatain. Tuhan, aku minta nak mati 2 kali, ya Allah. Aku mati dah sekali, lepas tu nak mati yang kedua. Lepas tu aku hidup, nak hidup 2 kali. Lepas tu fa'tarafna bidzunubina. Ya Allah, aku kena dah, aku mengaku dah, ya Allah. Aku mengaku dah dengan dosa kami, ya Allah. Dosa kami banyak, ya Allah. Fahal ila khuruji misabil, ya Allah. Mana jalan aku nak keluar daripada neraka, ya Allah. Tu dia sampai situ gak habis dah kita. Sampai daripada wafat, belum daripada mati, kita berdoalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, balah-balah mana, hey Tuhan, aku tahu ku dosa banyak, aku tahu ku malas semaya, aku tahu ku malas jemaah, aku tahu ku banyak deraka ku, ya Allah, aku minta belum pada ku mati nawi ku dia taubat, ya Allah. Allahumma rzuqni qabla al-mauti taubah.
Ya Allah, belum pada aku mati aku nak wida taubat ya Allah. Mintalah dengan Tuhan. Aja dak halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Benar halal yang kita buat hisab. Kalau gila ajak siapa haram iqab, yang ni siksa. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Al jaza mislul amali. Bermula balasan Allah mengikut seumpama amalan kita. Kita buat amal baik dibalas syurga, kita buat amal jahat dibalas dengan neraka wal iazabillah. Jadi makna kata di hari ni kita nak buat gapo kita buat. Faf'al ma syi'ta. Membuatlah nak buat gapo, membuatlah apa mu kanak nak buat gapo, membuatlah atas dunia ni. Tapi ingat satu hari nanti akan dihisap, akan dikira satu persatu di atas perbuatan yang kita buat hari ni. Hak ni lah kita takut nah. Pada hari yang mana? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Sampai situ gak berjeriklah kita. Dunia ni kita sayang banyak, dunia kok tu sayang, kok ni sayang Allah. Puluk 45 tepak sari sayangnya. Dunia ni 5 tepak sari puluk. Ini dia ni 5 tepak tiap sehari, 2-3 tepak. Kadang-kadang hari Allah banyak pesaingnya, dunia ni banyak saing. Nah, wa ummihi wa abi. Dunia ada gapo boleh manja dengan ayah, boleh manja dengan ibu. Dunia ni Allah ni ada mak, ada ayah, ada saing macam-macam. Tapi apabila di akhirat besok, hari yang kita tidak ada amal, hari yang dosa kita banyak, hadap keliling kelala di atas dunia tu semua tu saya tak temu belaka akhirat esok. Mana ayah, mana ibu, mana saing, tak ada apa sorry haba akhirat esok. Saya tak temu. Demo peserabu cara demo. Suk gapo dia? Nabi Adam sendiri ya tanah nafsi nafsi. Nabi Nuh nafsi nafsi. Nabi Ibrahim nafsi nafsi. Nabi Musa nafsi nafsi. Ni kehidupan akhirat tengok. Kata siap Allah ni gawak pada dah. Nampak ni? Tengok kita sikit kata ni. Ada hisab yang setiap kita kena beriman, kena percaya dari akhirat besok. Ia katanya dan bersalah-salahan segala manusia itu. Hisab hitung kira amalan di pada masa ni ada bersalah, ada tak serupa weh. Moga kelah tak serupa weh. Jadi hisab di hari akhirat besok ni jadi tak serupa. Jadi tak serupa. Setengah mereka itu manusia ni. Setengah mereka itu sangat barangkali banyak gitunya ni. Setengah mereka itu ni bersangatan, boleh ada gitu. Barang la zahir ni. Bersangatan hisabnya. Ada setengah mereka ni kira tu dipayah. Jadi laik, jadi payah, jadi kira sosok Allah minta jauh. Ke siapa hak ni gak siaplah kita. Sabik diajar doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, muhisablah akan daku ya Allah, akan hisaban yasira, akan kira yang mudah-mudah ya Allah. Kalau wak kira sosok laik gak siap. Kira semaya tak sempurna. Kira puasa tak sempurna. Kira ilmu tak banyak. Kira amalan sikit sangat. Kira dosa tu tak nak kecek. Ada golongan manusia yang pertama ni hisab ni jadi laik, jadi sosok, jadi banyak. Supaya terlalu kok dang sedadu Allah wak silap tanya habis tu pun berdebar dah kita. Tanya habis. Hak pesai tanya pesak. Mana bab bercacau? Mana bab kaki? Mana baitu, mana asih, mana perakang. Habis tanya tu pula pesak lagi tahu ada gapo Allah juga berdebar kita. Kadang-kadang hak tak ada gapo lagi pergi berdebar. Saknya berdah. Kaki pun dia nak baca cung, pun dia nak pandang buku gambar tu pula. Tu dia. Dunia lagi pun kita wak lolok wak tanya di banyak sikit. Tu dunia. Bagi tahu kata ada
sejenis, ada segulungi manusia ya kena hisab di pada masa ni, kena mudut tah dunia ni. Kalau buku harta dah habis kau bulan halal tipu tah dunia halal mung dengan saudara besok balas Allah siap. Awak tanya sosok itu padalah kitanya. Jadi nak bagi tahu kata ada satu puak, ada satu golongan manusia ni, ada pasal itu. Yang kena tanya pasal lain so. So ni. Dan setengah mereka itu manusia ni sedikit hisapnya. Ni hingga sikit. Tanya juga tapi tanya sikit-sikit mudah-mudah itu ya. Nampak dah tak ada pasal itu. Lalu misalnya kau dah sedadu, lalu pak painai. Painara. Mi bapa cacu mai. Lelem pama. Mai berai-berai. Tak apalah tu. Pergi tanya mudah-mudah, tanya buat mudah-mudah itu ya. Hak ni bobo boleh dok. Tanya tapi tanya mudah-mudah, tanya sikit-sikit. Panggil hisaban yasira, tanya baik mudah-mudah. Dua, acu boleh honing berita tambah. Honing. Dan setengah mereka itu manusia ni lalu ke syurga ni, lalu masuk ke syurga Allah dengan tiada hisab. Insya-Allah amin. Honing lah kita nak. Ada setengah manusia ni dia dapat masuk syurga tak kena timai, tak kena kira, tak kena hisab, pakai masuk syurga selalu dah Allahu Rabbi ya Karim. Honinglah kita nak. Sebab kalau nak timai mizan, nak timai Allah siap kita. Nak hitung amalan sedikit cerak kita. Kira dosa banyaknya kesalahan kita. Tapi kalau kita nak kalau acu boleh ya Allah, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Bacalah doa ni. Allahumma adkhilnal jannata, ya Allah masuklah kami aku dalam syurga ya Allah bighairi hisab, dengan tak ada kira-kira dah, tak kena timai, tak kena kira, pakai masuk syurga selalu dah. Hak ni kita nak ni dah. Nak tidur malam, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Lepas-lepas semaya, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Duk tak gerak lama-lama, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Bila-bila motong, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Bila-bila dengar nasi di rumah, boleh Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Boleh buat kerja, boleh bergalau, boleh berak tak boleh. Mutai lah berak badan. Nampak ni? Bacalah Allahumma adkhilnal jannah, ya Allah masuk kubuhlah dalam syurga ya Allah bighairi hisab, dengan tak ada kira-kira, pakai tak sakit, pakai buh lalu ya Allah. Tu dia ni. Lepas tu nak tanyalah, siapa dia tu hak boleh masuk syurga tak kena kira-kira dah? Pio hak boleh masuk syurga tak kena hisab, hak boleh masuk syurga tak kena kira-kira, tu siapa dia? Iaitu muqarrabun. Masya-Allah, orang dekat dengan Tuhan. Allah. Lepas kita tanya, aku di hari ni aku dekat ke tak dengan Allah? Kita ni jauh dengan Tuhan Allah, wal iazabillah. Jauh. Kita ni tak ada masa sikit habuk kita nak pergi kata. Pas nak dekat ke mana? Ya orang dekat-dekat tu orang duduk semua tu orang dekat. Mai tak ada temu mana nak HP ke mana? Nampak gitu? Orang boleh masuk syurga tanpa hisab ialah muqarrabun, yang sebagaimana kita dok baca suratul Waqiah, ya tanah waqa'atil waqi'ah. Patu di tengah ayat katana wa kuntum azwajan salasah, dan adalah kamu apabila kita bakit di pada masa besok, maka manusia dia terbahagi tubik 3 puak. Wa kuntum azwajan salasah, tubik 3 puak manusia di pada masa. Mana 3 puak? Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah.
Puak yang pertama ialah orang dapat terima surat amalan dengan tangan kanan. Hak ni kira mudah-mudah. Dan puak yang kedua, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Puak yang kedua ialah orang yang terima surat amalan dengan tangan kiri. Hak ni wal iazabillah ali dengan aku. Tu puak yang kedua. Dan puak yang tiga, was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Muqarrabun ni. Ulaikal muqarrabun. Puak yang ketiga orang muqarrabun. Pas puak ning terima surat amalan dah fi jannatin na'im, pakai masuk syurga lalu dah demo ni. Dari waqiah kita baca tu. Tak kena hisab, tak kena timbang, apa lo bakit mati ti sirak sepo kilat terus masuk surga Allah. Siapa dia? Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Pas nak ayat pula, orang boleh masuk surga tanpa hisab, sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak orang dulu ni. Kau dah baca waqiah tu. Sullatum minal awwalin, ramai orang boleh masuk syurga tak kena hisab, golek orang dulu-dulu di kalangan pak nabi, pak sahabat, pak dulu-dulu tu. Orang akhir zaman ada juga tapi qalil wa qalilun minal akhirin. Orang akhir-akhir sikit orang boleh masuk syurga tanpa hisab. Lalu tu amo nak tanya kita ramai-ramai malam ni, kita ramai-ramai malam ni semua kita nak syurga Tuhan. Apabila kita nak syurga Allah, nak sah lagi, nak masuk syurga pakai tak kena hisab. Tak ada. Kita boleh tanya buat apa pakai masuk syurga terus dah. Lalu itulah amun ayat ni. Siapa dia kata hak boleh masuk syurga tanpa hisab? Piate. Le hadis sebut salah satunya para anbiya. Pas terang kita perhati dengan molek ramai-ramai ni. Ada jenera boleh luar ni. Nah, ni kena berhati molek. Amun nak raya, orang yang boleh masuk syurga tak kena hisab. Kalau kita tak masuk dalam amal raya ni, itu payah sikit. Biar ada so tak apa dah. Yang pertama para nabi. Hak ni cerak kita tak masuk. Hak ni cerak tak masuk. Nabi bukan nabi. Tu dia. Yang pertama minal anbiya, para nabi. Yang kedua wasyuhada, orang mati syahid. Orang mati syahid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Yang pertama para nabi. Yang kedua orang mati syahid. Syahid dunia akhirat. Semata-mata nak meninggi agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga orang mati kecil belum balik. Allah rezeki dia ni. Orang panggil dia mati tu. Mati tu belum pada balik. Tak ada berdosa dia panggil. Dia mati tak ada berdosa. Kita mati tak ada taubat. Hak ni kita lakukan. Hak kata boleh masuk syurga tak kena hisab. Orang budak hak mati kecil hak tak ada berdosa tu. Lepas tu berdosa dia kira bila? Dia kira dibalik. Apabila balik pak, dia mukallaf. Apa mukallaf? Dipaksa hukum atas dia lalu dah. Kira hukum haram Allah, kira belum balik tak ada hukum. Mana kata tak berdosa. Kalau pergi mati belum pada balik, orang ni boleh masuk syurga tanpa hisab. Pahita boleh dah ni. Boleh kena tua lah kau dah. Berapa kali balik dah? 40 kali balik dah kita ni. Tak masuk pula dah. 3. Dan orang yang boleh masuk syurga tanpa hisab juga siapa dia ni? Orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Ni. Ni orang biasa ni. Orang kelap tua, kelap cai, dia tak ambil sungguh dah. Kecek mudah-mudah, hari dia mati, hari cuci bersih daripada dosa. Ni, hari dia mati, hari tak berdosa sekian pun. Dia bertaubat sungguh-sungguh dia dengan Allah. Tuhan, aku berdosa banyak. Tuhan, banyaknya dosa aku ya Allah. Dulu aku jali, dulu aku lobe, tak mengaji, tak puasa, zina, mabuk, judi macam-macam ya Allah. Maka hari aku nak taubat dah ya Allah, dengan teriak, dengan mengisap titik air mata, nya mati. Tu dia. Mati
pun bahawa apa orang nak boleh lah ni. Lepas tobat mati. Allahu Rabbi. Ni tak nak hisap. Dan lagi pula orang yang tak kena hisap di pada masa besok oleh masuk surga terus, orang yang Allah Taala uji teruk-teruk. Duk dunia tu duk dengan uji semua. Duk dengan apa nama? Botok sok semua. Uji dengan susah, uji dengan sakit, uji dengan Tuhan ni. Tapi walaupun Allah Taala uji setara mana pun dia sabar dan tawakal. Orang pesening ni boleh masuk syurga tak nak hisap hari akhirat. Sampai hei orang susah, hei orang ada masalah, walaupun apa saja yang Allah Taala cuba dalam kehidupan kita, kita sabar dan tawakal. Dengan kerana benda yang ada kita learning asbab kita masuk syurga tanpa hisap hari akhirat esok. Napa tu? Ada setengah ya uji haning, habis haning uji hal lain pula. Habis tu uji pula. Habis tu dia. Kadang-kadang sakit berat. Perubat. Tapi hati dia sabar dan tawakal, redha dengan qada Allah. Orang pesening masuk syurga tanpa hisab hari akhirat esok. Sakit pian nak sakit. Tapi dia tu habui ikut dia. Perubat usaha ikhtiar. Orang redha dengan qada Allah, orang sabar betul-betul dengan ujian Allah, orang ni balas saya bukan main ni. Dakhalal jannah bighairi hisab. Dapat masuk syurga tanpa hisab. Nampak dah tu? Ada setengah demo tulu uji lah, teruk-teruk. Uji tu, uji ni macam-macam uji. Hatu, haning, warga, rumah tangga, duit, macam-macam tu uji. Tapi balik dia sabar dan tawakal. Sabar susuk, sabar sungguh-sungguh. Ya tawakal sungguh-sungguh ikut Tuhan lah. Aku sabar ya Allah. Aku tak pandai nak jalan keluar je, tapi ingat mu ya Allah, mu pandai susun ya Allah, mu buka je keluar pandai. Ya sabar dengan Allah, ya tawakal ke Allah, ya mati dengan hati dia bergantung betul-betul dia dengan Allah. Orang pesening dakhalal jannah bighairi hisab. Masya-Allah. Nah, sahabat dulu dia takut kalau tak kena uji pun dia takut. Sebab kita buat kereta main jalan licin straight, tak ada lubang langsung ni serio juga dia nak derah. Dia gut jatuh lubang sikit hingga sikit tak ada, dia hingga. Boleh jaga ada bangga-bangga hingga juga. Maka cirilah tu main straight semacam tak ada hatu haning tak lagi juga weh. Nah, kereta tak nak buat break. Kereta lagi pun buat break siap-siap. Untuk lubang untuk uji dah tu. Tak ada. Kereta lagi pun dia cedek break dah siap-siap. Kalau kesan jalan molek belakang tak kelewat ngorang wak jejak minyak straight jadi ya. Nampak dah tu. Allah sabarlah dia tak ujian ni. Royak tak payah ni. Tapi dia siapa masuk Allah tak nak tepih lah. Siapa dia pun. Ingat deh, orang banyak kena uji, lepas tu ya sabar, ya tawakal, ya redha di atas ujian Allah, orang ni tak hisab. Dan yang terakhir ni, orang banyak amal. Orang amalnya banyak. Jadi time pak tu nampak berat seruk balik amal le bajik kes lalu dah. Pakat tak kira pakai segar terus lah. Amal le banyak. Lepas tu ulama mai kira pula amal le gapo yang jadi sabab untuk tak kena hisab masa surga. Ada 3 amal. Ni wa amal molek ni. Allah nak ayat ke hemah tu Allah lah kita lah habis-habis cari. Allah kalau jenera kalau letih lah kita. Allah kita ni korek sungguh-sungguh Allah beda nak korek ni. Tu dia ni. Ada 3 amal yang jadi sabab untuk kita masuk surga mudah dan masuk surga tak nak hisab hari akhirat esok. Mana 3 amal dia? Yang pertama ialah salatun fil lail. Orang rajin semaya malam. Bukan berjaga malam, tak boleh kira. Dia berjaga tu banyak, baik berjaga bola, berjaga emak tu berjaga dia banyak. Orang rajin semaya malam. Ni, berasa-berasa nak ada kita lah tu. Orang rajin semaya malam itu mudah. Masuk surga mudah, tak nak hisab hari akhirat esok. Solah fil lail. Rajin bangun tengah malam semaya. Payah tu deh. So, yang kedua, orang rajin wi orang makan.
Ya ada kau rasa tu. Semaya malam-malam ni biasa segar tak agak gini. Tapi kalau bawa makan berjamu orang we dia. Allah tak nampak saja. Demo pong tak kira. Ngorang makan pong itu ya. Ni dak ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala pasal hati dia tu suka jamu orang makan. Dia boleh tengok orang makan jadi kenyang dia. Kenyang dia Allah tewak dia masa mana. Pasal suka jamu orang. Bukan sekadar jamu nak jadi putai dak oleh. Dia pasal dia dah. Pasal suka jamu. Wak makan di rumah ataupun bayar ke orang jamu. Oi pasal suka berjamu. Orang suka jamu masuk surga tanpa orang suka jamu. Ada setengah demo kok nak minggu malah ada ke pasal tu. Nak minggu panggil orang makan. Orang ada duit dah. Kadang-kadang hak ada duit tu tak besok atau tak ada duit ni. Ada setengah kalau jamu dulu lagi masya-Allah, ke jamu dulu lagi. Kita ikawa. Lah benar tu. Niat dia apa ni? Nak jamu orang makan. Allah tu dah tak ada boleh ikan lagi. Saling kain tu pala boleh tambah pula. Ada pasal tu. Malam ni nak jamu untuk makan ikan we. Bukan lapak ikan we nak tukar lah belik pada. Tu dia ni. Dia ni ada masa nak jamu orang makan ikan we ni. Tak ada boleh ikan we lagi tu. Yob saling kain nak pergi benar tu pala yang belamak dah pala boleh. Tu dia tu. Padahal cari tu Allah ingat ikan. Waktu wani Allahu Rabbi. Kata dia. Orang pesen suka jamu orang makan ni. Dakhalal jannah bighairi hisab. Mudah masuk surga tanpa hisab. Nah, ya ada setengah orang pesen malah dah. Ada setengah suka jamu tapi malah. Ada. Tak ada saya tapi malah. Mana nak cari tu cari nak mengidai malah berkesah itu berkesah. Pas buat mak balah duk dalam sah tu bang malah dah jek raya no. Itu berkesah aku malah tu semua tu ada lah tu. Ada setengah kedeku. Pada jamu dah mau baik kenyap perut aku ya tu. Ada satu. Dia banyak biasa yang sampai keras saya. Dia tak supo ke ni. Likulli sakshin darajah. Pada jamu dah mau kenyap perut aku ya tu. Kena masa tu siap. Ni dia. Ni suka jamu ni mudah masuk surga dia kira Islam. Lebih lagi orang pakai miskin. Lebih lagi anak yatim. Allahu Rabbi. Dua. Dan yang ketiga yang terakhir ialah orang suka bui salam. Absus salam. Ni nampak yang main-main tu. Jumpa orang pak, Assalamualaikum. Orang lekat mulut dengan acak wisalah mudah masuk surga. Sebab apa? Sebab awal-awal manusia nak masuk surga Allah dia buat assalam dulu. Malaikat sebut dia apa? Assalam. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salam. Malaikat ucap salam kepada ahli syurga. Siapa dia suka wi salam di atas dunia, orang ni akan mudah masuk syurga tanpa hisab di hari akhirat besok. Kocok itu dah. Gang-gang percap dah isa-isa. Gang-gang lambat-lambat ni. Wi salam assalamualaikum. Le dalam pula waalaikumsalam. Napa pun mau Islam? Napa pun mau Islam? Ni siapa pak? Hoi. Lepas tu bini tak dengar berapa pasal lagu India dia lah rumah. Cang cahahe boleh. Kakak tu kalau ingat belakang lewat amal belakang tak ada dah. Ada satu ketika ni, masa lewat dah. Ada satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata di hari akhirat besok tanpa hisab 70,000 ke. Dia kata apa sahabat, hak boleh masuk syurga tanpa hisab 70,000 ke. Nak tanya banyak ke sikit 70,000 ni? Banyak ke sikit? Cetmen 70,000 banyak tak? 70,000 ni banyak juga dah ni.
Lepas tu tanya so lagi. Dalam 70,000 tu berasa-berasa masuk tak kita lah tu? Berasa-berasa masuk tak? Lepas 70,000 bukan kira lepek bung ni. Kira lepek bung berasa masuk. Bukan kira lepek bung lepas fajar 70,000 ni. Semua umat Rasulullah, semua umat Nabi beliau-liau juta ni hak boleh masuk syurga tanpa hisab 70,000. Berasa sikit ada. Berasa tak nak luk dah. Di situlah Sayyidina Umar ni duduk tak lekat asyik. Bime takut dia tak masuk. Ya Rasulullah, Allahu Rabbi, ya Rasulullah. Berdoa lagi lah dengan Tuhan. Berdoa lagi, tambah lagi. Aku berasa aku tak masuk ya 70,000 tu. Ni bime Sayyidina Umar. Nabi minta lagi. Allah Ta'ala pun tambah 70,000 lagi. Jadi berapa? 140,000. Pak 140,000. Umar kata, ya Rasulullah, aku berasa sikit lagi. Mujur ada Umar. Aku berasa sikit. Aku bima takut aku tak masuk. Lagi tambah 70,000 lagi. Ya Rasulullah, sudahlah. Berasa tak masuk ni. Dia kata gini, 70,000, 1,000, tu baik 70,000. 1,000, 70,000. Jadi banyaklah. 1,000, 70,000. 1,000, 70,000. Ada satu ayat kata 70,000 sore tu baik 70,000. Dua 70,000. Jadi banyaklah deh. Pasal lega ke deh. Lega tak lega pun malah semaya duduk situ. Lega nak kau tak nak kau tak kira. Allah inilah mudah-mudahan hak mana kita mari dengar malam ni kita semua termasuk saya sendiri kita semua boleh masuk syurga tanpa hisab belaka insyaallah amin deh. Allah insyaallah amin. Mudah-mudahan kita selamat. Takut akhirat ni takut. Azab dengan kau ni takut. Allah minta jauh lah, minta takut deh. Habis itu tu nak kata di hari akhirat esok. Kamari untuk nak perhabis kita dia kata dan ditanya daripada anbiya atas menyampaikan risalatnya. Allahu Rabbi, hak ni nabi kita takut ni. Semua orang jadi nabi akhirat esok nak tanya mu menyapa ke tak? Ni semua jadi nabi. Mu menyapa ke tak kepada umatmu? Sabik Nabi kita masa Haji Hujjatul Wida ni Allahu Rabbi. Nabi kita bangun dapat sahabat ramai-ramai. Semua sahabatku, siapa dia kata hak belum aku menyapa kalimat syahadah. Siapa dia kata Nabi takut nak berdepan dengan Tuhan ni. Napa lah tu? Nabi tanya sahabat, semua sahabatku, siapa dia kata ya aku belum sampai iman. Siapa yang tak belum aku dakwah. Nabi bimbing apa beliau bakit di pada masa Allah Ta'ala tanya you nak jawab tak boleh. Amoyanya kali Nabi takut dua perkara besar-besar. Yang pertama Nabi takut ialah apabila Allah Ta'ala soal dia di atas umat hak amanah pada dakwah. Yang kedua Nabi takut umat dia tak selamat daripada dengan akhirat esok. Ni dua perkara Nabi. Ni dua, Nabi nak mati takut dua ni. Kita nak mati takut nak cucu lapar, nak makan tak ada. Kita lah tu takut kat orang. Nabi takut dua perkara. Yang pertama Nabi takut Allah Ta'ala tanya soal amanah. Mu dakwah habis ke dak Muhammad. Sabit setengah-setengah Nabi Allah Rabbi. Laila wa nahara. Siam Allah dia dakwah kaum dia. Pun Nabi Nuh. Siam Allah dakwah kaum. Takut ni. Takut apabila Allah Ta'ala tanya di akhirat nak jawab tak lepas. Dia meni buat kerja sungguh. Yang kedua Nabi takut umat dia tak selamat daripada dengan kau. Inilah Nabi kita takut. Tu tanya Nabi. Dan ditanyakan orang yang mukmin. Kita orang beriman ni daripada amal mereka itu. Kita orang beriman ni tanya amalan. Mu amal apa ratik dunia hari tu, semaya mu setara mana, zikir mu banyak mana, Quran mu setara mana, dia tanya. Ni dia tak cedek kau temung lah kalau tak cedek kau. Sepuluh orang gisok tak tiu dulu temung. Sepuluh orang sok lepas tu tak ada mengaji. Nak jawab sok boleh. Setengah demo mengaji sodah gitiu pula.
Hau dia mungkin cek tiu-tiu atai. Apa tahu? Tu dia. Apa tiu tahu? Ngaji ngah kerutus sodah patu gi tiu pula pisai-pisai. Orang janyo saya dia gi tiu pisai lah dah. Nabi sok lepas tu. Pak kalau tak mengaji langsung Allah. Tahu. Baik itu. Dan ditanyakan orang yang bid'ah daripada agamanya, orang dok mereka-reka agama ni, berat-berat belaka ni, dok mereka agama ni. Minta jauh dengan Tuhan eh. Dan ditanyakan orang yang kafir daripada mendustakan segala rasul. Tegak ketalah. Mudah pakai bohong segala nabi. Balah mana ni siap dia. Gano mu tak berimeh. Ni akan ditanya orang kafir ni. Orang kafir hok mati tak ada berimeh, semua disoal. Gano mu tak berimeh? Geno boleh mu tak berimeh ni? Setengah-setengah kafir tu jawablah ni. Kata kan Nabi tak ada dakwah dia tu. Dia lagi nak bau. Ya tu Nabi Nuh tak ada dakwah. Kodok cara dia tak ada dakwah. Tak ada bini dia tak berimeh. Anak tak ada dakwah apa kali. Dia lagi. Tu dia. Akhir sekali para nabi mai menyaksi. Akhir sekali ambil umat Nabi menyaksi kata Nabi Nuh tu dakwah sungguh dah. Ni mula siapa akhirat nak bahasa banyak koci di Tuhan tu. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nampak dah tu. Allah ni. Kerana mu tak berimeh ni. Tak siapa seru kerana ni. Nabi tak ada awah kena tak berimeh ni. Tegak ketah kena leng. Habis lemuk lutuh habis nak jawab apa tak boleh. Tu dia ni sahabat. Dalam suratul Jasiyah. Lemuk lutuh habis manusia. Terkejut di pada masa besok. Kejut sungguh lah ni. Bermulai dengan tes saya tu. Lewat ke malam ni deh. Allahu Rabbi. Jadi itulah nak katanya kehidupan kita lah mana hidup dunia pun ingat kata akhirat. Dunia kita cerdik lah kenisa. Nah, mana? We pandai hitung amalan kata. Kalau menghitung aku kok lo cepat bicara orang. Song si pek sipok. Sipok Samsung hoksi. Hosi 128. Itu dia. 128 apa yalah? 128 200 56. Itu dia tak tahu kira baik. Kira derah hisap pandai kalau gonyo tak silap sekau. Kalau sekerak tak silap sama. Kira duit, kira harta, kira amalan pula. InsyaAllah deh. Kira amal apa amal kata tadi? Terakira hari ni. Boleh tahu dah? Berat amalan ke berat dosa terakira hari ni. Terakira. Kelik nak tidur tak lagi ni. Bila-bila nak tidur terambil, tercari ingat. Jok di subuh tadi siapa kena tidur malam ni terakira tak? Terakira kok molek dulu. Apa tengok molek hari ni? Main ngaji kelai boleh wala senang. Kena dah tu betul molek. Tu dia. Terkira molek. Pas kira kok dosa pula. Kira ke mari banyak kok saja banyak napa. Kena ubah nak fikir ke? Ubah. Patena. Nampak ni. Sekat tu sajalah insya-Allah tersambung semula. Katanya dan demikian lagi wajib atas mereka itu percayakan dikeluarkan segala mukmin yang mengusahakan apa ni? Tak nyata kita ni daripada api neraka yang menyiksakan Allah. Kita akan yang mengasahkan Allah ni. Nanti kita baca yang rupiah lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada apa nak tanya ya? Ada. Bella. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.